This call is now being recorded. Cuba Ruksanah Nasim ni siapa ya? Boleh saya tahu nama anak? Boleh saya tahu siapa nama anak bagi Ruksanah Nasim? Untuk tujuan kehadiran. Faiz Ilyas. Ya baik, terima kasih. Okey, boleh tutup kamera. Alright. Kita mula pukul 9.10 Walaupun tak ramai, kita mula je. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak ingatkan Google Meet ini adalah dirakam supaya nanti bila dah habis nanti saya boleh up dalam YouTube. Kemudian saya upkan link supaya murid yang tak join tu boleh tengok, boleh belajar sama-sama. Okay, macam biasa mikrofon boleh mutekan, kamera nak tutup pun tak apa, tak ada masalah. Sebab kata ramai tak perlu tulis nama, saya dah tuliskan nama siapa yang ada hari ni.
Okay, kita akan mula pukul 9.10. Walaupun tak ramai, saya akan teruskan juga. Apa pun, terima kasih kerana menyertai Google Meet pada hari ini. Minggu lepas kita tak buat sebab cuti kan. Jadi ini Google Meet pertama kita. Okay, baik. Nuraida Ismail, boleh saya tahu siapa nama anak untuk tujuan kehadiran? Puan Nuraida. Akif. Ya. Siapa nama anak? Okey, baik, terima kasih. Akif Saya bacakan nama siapa yang ada pada hari ini Jani Haikal, Muhammad Iskandar, Faiz Ilyas, Zakrul Haziq, Akif. Ada 5 orang. Siapa yang baru masuk? Siapa yang baru masuk, suka saya ingatkan Google Meet ini adalah dirakam supaya nanti murid-murid yang tak dapat join boleh tengok. Ya, selamat datang. Okey, Swita. Swita kan? Okey, Swita hadir. Swita, mana Nalina? Sound இருக்கு. Okey, tak. Okey, tak apa. Baiklah. Sebelum kita mulakan, untuk sebagai peringatan, mula awak mutekan dahulu, okey, semasa sesi penerangan. Bila ada sesi soal jawab nanti baru awak buka balik. Baik, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Swita, saya mutekan dulu Swita. Cikgu tak dengar. Tak dengar. Cubaan suara, dengar tak? Masih tak dengar? Tak dengar. Ya. Okey, cubaan suara. Kali ini dengar? Masih tak dengar? Tak dengar juga. Cuba tengok bahagian mute suara. Takut dia mute suara. Okey, sekarang dengar? Masih lagi tak dengar? Dengar. Okey, baik. Better Cubaan suara. Okey, dengar? Dengar. Okey, baik. Okey, tanpa melengahkan masa, okey, sebelum tu saya bacakan balik kehadiran. Siapa yang ada, siapa yang tak ada, boleh notify saya, angkat tangan ke boleh kat chat juga ataupun cakap kalau saya. Okey, hari ni kita ada Jani Haikal, kita ada Muhammad Iskandar, kita ada Faiz Ilyas, Zakrul Haziq, Akif dan juga Swita. Dia Puan Nuraida Ismail. Ada soalan? Akif ada. Saya nama Akif. Saya dah setarkan. Okey, baik. Okey. Baik, okey. Terima kasih kerana telah mute-kan. Yang baru masuk. Okey, Nur Zara Adriana baru masuk. Okey, terima kasih.
Okey, baik. Mari kita mulakan. Sebelum kita mulakan, sekali lagi suka saya ingatkan bahawa di Google Meet ini adalah dirakam supaya nanti saya boleh masukkan dalam YouTube dan kawan-kawan awak yang tak join pada pagi ni boleh tengok kemudian. Okay, mungkin mereka ada masalah dari segi teknikal, dari segi berkongsi peranti, handphone dan sebagainya. Hujung minggu nanti diorang boleh tengok balik. Okay, apa-apa pun saya ucapkan tahniah pada semua yang jaya hadir pada hari ini. Pada hari ini saya akan membentangkan topik kedua, bahagian yang kedua. Okay, kalau awak ada tengok video saya yang saya berikan dahulu, saya telah pun menjelaskan mengenai kemahiran saintifik bahagian 1. Okay, jadi hari ini saya akan menerangkan kemahiran saintifik bahagian 2. Siapa yang belum tengok video kemahiran saintifik bahagian 1 saya, okay, selepas kelas ini bolehlah pergi melihat linknya saya telah pun berikan di dalam grup WhatsApp kelas. Kalau tak jumpa, PM saya akan berikan balik link tersebut. Okay. Dalam kemahiran saintifik bahagian 1, sebentar ada orang baru masuk. Mazlan Aziz di situ. Syafiq kan? Okey, bagus Syafiq. Saya. Twitter boleh awak mute sekejap. Mute kan? Twitter tolong mute sekejap. Okey, terima kasih. Baik. Sambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 orang yang hadir pada hari ini. Tadi saya jelaskan hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran saintifik bahagian 2. Untuk bahagian 1, saya telah pun berikan link YouTube yang telah pun saya berikan dalam grup WhatsApp kelas. Kerana minggu lepas kita cuti hari wilayah. Jadi saya tak dapat menjalankan Google Meet. Saya gantikan dengan video mengenai kemahiran saintifik bahagian 1. Okay, ini dia. Ya, ni sekadar siapa yang dah tengok lah. Ini sekadar ingat kembali. Kemahiran saintifik bahagian 1 yang saya telah pun ajar dalam video sebelum ini. Iaitu yang pertama, membuat pemerhatian, membuat inference, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, meramal, berkomunikasi. Okey, ada 6. Ada 6 kemahiran proses sains yang telah pun saya ajar di dalam video sebelum ini. Linknya ada dalam grup WhatsApp. Siapa yang dah lihat, bagus. Okey, cuba awak ingat balik. Siapa yang dah tengok tu kan, cuba awak ingat balik. Satu tu. Okey, membuat pemerhatian ni apa, membuat inference ni apa, mengelas ni apa, mengukur dengan nombor, meramal, berkomunikasi, masih ingat? Okey, yang berkomunikasi ni nanti ada kaitan ada kaitan dengan apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, video yang pertama tu 6. Video yang kedua pun 6. Okey, bahagian yang 2 ni pun ada 6 juga kemahiran proses sains yang akan kita belajar, iaitu yang pertama menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang kedua kita akan belajar macam mana nak mentafsir data. Yang ketiga macam mana nak mendefinisi secara operasi. Yang keempat macam mana nak mengawal pemboleh ubah. Yang kelima macam mana nak buat hipotesis, dan yang terakhir macam mana kita nak buat eksperimen. Dalam video yang lepas saya ada cerita, kita sebagai seorang saintis muda, kita perlu ada semua kemahiran ni. Ni ada 12 semua. Kita perlu ada semua kemahiran proses sains ini untuk melayakkan kita menjadi seorang saintis muda. Siapa tu saintis muda? Kita semualah. Semua yang belajar sains. Supaya kita dapat aplikasikan apabila kita dah berganjak dewasa kelak. Sekejap, ada orang masuk. Okey. Jadi semua sekali ada 12. 6 saya terangkan dalam video sebelum ni, dan hari ini saya akan terangkan lagi 6.
Fairuz. Okey, baik Fairuz. Saya ambil maklum. Okey. 6 pada video lepas dan 6 pada video hari ini. Inilah dia 6 tersebut. Yang mentafsir data ni nanti, mentafsir data ni ada kaitan dengan berkomunikasi ni nanti. Okay. Baik, mari kita lihat yang pertama dahulu ataupun yang ke-6, iaitu kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okay, apa dia maksud dia? Perhubungan ruang dan masa ni. Okey. Bermaksud memerihalkan perubahan parameter. Parameter ni maksudnya apa? Parameter ni ni lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim dengan masa. Okey, dia ada kaitan antara parameter dan juga masa. Okey, contoh kalau tak faham lagi, okey sabar. Okey, ni contoh dia. Ada satu bekas. Ini bekas yang sama. Kalau nampak mouse saya, ini bekas yang sama bika yang sama. Ini pada minit yang pertama. Ini pula bika pada minit ke-30. Dia bukan 2 bika, dia ada 1 bika. Cikgu tak nampak. Awak boleh besarkan dekat handphone awak tu ataupun laptop awak tu, awak boleh okay, awak boleh buat macam ni. Besarkan dia pakai jari. Okey, jap. Boleh? Boleh. Okey, kita teruskan. Baik. Ini adalah bika yang sama bika yang sama. Dia bukan 2 bika, dia bika yang sama. Ini sebelum, ini selepas. Sebelum, selepas. Okey, baik. Pada minit yang pertama, masih lagi ais lah. Pada selepas setengah 30 minit, setengah jam, dah tak ada ais, dia jadi air. Okey, kita tengok macam mana jawab. Pada minit pertama, ais tidak mencair dan isi padu air tidak bertambah. Selepas 30 minit, ais mencair, isi padu air bertambah. Nampak? Kita ada masa, kita ada parameter. Okey, 30 minit ni masa. Parameter dia adalah isi padu air. Okey, selalunya perhubungan ruang dan masa ni jaranglah keluar dekat soalan. Okey, tapi sebabkan ianya adalah salah satu kemahiran dan saya ajar juga. Okey, tak apa. Seterusnya, kemahiran mentafsir data. Ini yang saya kata tadi. Ada kaitan dengan berkomunikasi yang saya telah ajar pada video lepas. Okey, baiklah, kemahiran berkomunikasi bermaksud kita menyusun data tu supaya orang boleh baca. Dan untuk mentafsir data pula, kita baca data yang kita sembahkan tu. Okey, mentafsir data ni dia bermaksud memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola. Pola ni apa? Corak lah daripada data yang dikumpul. Okey, ini adalah jadual. Okey, jadual. Okey, jadual ni adalah salah satu medium berkomunikasi. Okey, daripada gambar kita buat jadual. Ini jadual dia. Jadi kemahiran mentafsir data ini adalah kemahiran di mana kita membaca jadual tersebut. Macam mana nak baca jadual? Adakah macam masa 1, 30, 60, jisim 200, 150, 100? Alah. Cara untuk kita baca data adalah kita perhatikan pola dia, kita perhatikan corak dia. Untuk masa kita ada 1, 30, 60. 1, 30, 60. Ini bermaksud kurang, sederhana, banyak. Maksudnya corak dia adalah bertambah. Manakala kalau jisim baju, jisim ni maksudnya apa? Berat lah, berat baju. Okey. Corak jisim baju, bukan corak baju corak jisim. Corak dia punya berat ni, apa corak dia? Apa pola dia? Mula-mula 200. Kemudian 100.5, kemudian 100. Okey, mula-mula tinggi, sederhana, rendah. Jadi daripada 200 jadi 150, jadi 100, bermaksud ianya telah berkurang. Okey, ini tambah. Masa ni bertambah, corak dia bertambah. Untuk jisim baju pula corak dia berkurang. Selalunya soalan akan tanya macam ni. Berikan pola bagi jisim baju. Okey, pola jisim baju. Okey, awak fokus kat jisim baju. 200, 150, 100. Okey, awak pun jawab. Semakin berkurang. Betul. Dah 1 markah. Senang saja. Ataupun soalan tanya, berikan pola bagi masa. Awak tengok masa. 1, 30, 60. Semakin bertambah. Betul. 1 markah. Senang sahaja.
Selalunya daripada jadual ni akan kita generatekan, akan kita hasilkan hipotesis. Okey, nanti kita akan belajar. Baik, kemahiran yang ketiga ataupun keseluruhannya lah 6 tambah 3, 9. Okey, kemahiran yang ke-9. Mendefinisi secara operasi. Bermaksud memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Okey, definisi secara operasi ni selalunya tak keluar UPSR. Tapi dalam ada beberapa tahun baru ke belakangan ni dia banyak keluar soalan mendefinisi secara operasi ni. Okey, macam mana nak buat? Senang saja. Okey, awak tengok gambar ni. Ini bukan 3 pokok yang berbeza ini pokok yang sama. Pokok ni, pokok yang tengah dan pokok yang hujung ni adalah pokok yang sama. Cuma dia ni adalah pokok yang sedang membesar. Mula-mula kecil, kemudian sederhana, kemudian besar. Okey, macam mana kita nak melakukan definisi secara operasi? Macam ni. Okey, soalan pun tanya, apakah ataupun berikan definisi secara operasi pokok yang sedang membesar. Senang je. Maksudnya, soalan tu tanya, macam mana awak tahu pokok tu membesar? Okey, yang pertama awak menjawablah. Okey, saya tahu pokok tu sedang membesar sebab yang pertama, bilangan daun bilangan daun bertambah banyak. Kan? Pokok yang kecil daun je sikit. Bila dah besar, daun je banyak. Itulah maksudnya. Ataupun saiz daun bertambah besar. Mula-mula masa kecil, daun dia kecil. Bila pokok tu dah besar, daun dia semakin besar. Jadi soalan tanya kan, berikan definisi secara operasi pokok yang sedang membesar. Awak pun jawab. 1. Bilangan daun bertambah banyak, saiz daun bertambah besar, ketinggian pokok semakin bertambah tinggi, ketinggian batang semakin membesar dan akar semakin panjang. Ini adalah contoh-contoh, banyak jawapan dia. Okey, jawab 1 dah betul, itu markah. Okey. Seterusnya, kemahiran yang ke-4 iaitu mengawal pemboleh ubah. Okey, mengawal pemboleh ubah adalah satu kemahiran yang sangat kritikal. Kadang-kadang dia confusing, dia mengelirukan. Ada soalan, dia letak gambar je. Daripada gambar tu kita boleh tahu apa dia punya pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni ada 3. Iaitu mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, saya tulis kat sini PD tau. Tapi ada guru menggunakan Pimala, PR dan sebagainya. Ini cuma singkatan sahaja. Okey, siapa yang pernah belajar dengan saya tahun lepas tu, saya suka Pimala kan, saya kata. PM, PB dan Pimala. Ya, ada orang masuk. Siapa Herna Mahmud ni, ada nama anak siapa ya? Herna Mahmud, boleh berikan saya nama anak untuk tujuan kehadiran? Boleh tulis kat chat ataupun cakap saja melalui mikrofon. Zakrul Haziq. Okey, terima kasih. Zakrul Haziq Baik. Okey, teruskan. Baik. Okey, pada tahun lepas yang pernah belajar dengan saya 5D dulu, saya gunakan PM, PB, Pimala. PM tu untuk pemboleh ubah dimanipulasi, PB tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan PD pula saya guna Pimala, pemboleh ubah dimalarkan. Okey. PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Maksudnya apa yang berbeza, berlainan, tak sama, ditukar. Pemboleh ubah bergerak balas, apa perubahan yang berlaku, dilihat, terjadi, keputusan yang diperoleh. Okey. Dan Pimala, apa yang sama. Okey, secara asasnya pemboleh ubah dimanipulasi ni adalah apa yang kita ubah. Sekejap Syawal pun masuk. Okey, bagus. Syawal. Pemboleh ubah dimanipulasi ni adalah pemboleh ubah yang kita ubah. Pemboleh ubah gerak balas ni hasil eksperimen. Pemboleh ubah dimalarkan ni apa yang kita samakan. Okey. Kurang jelas kan? Okey, mari kita tengok gambar. Okey. Okey, ada dua balang. Ni balang A dan juga balang B. Dalam balang A ni ikan dia ada seekor je. Dalam balang B pula ikan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ekor.
Dalam balang A ada seekor ikan dan balang B ada 6 ekor ikan. Selepas 2 hari, ikan di dalam balang A hidup, manakala ikan di dalam balang B pula mati. Okey, PM dia. Kita tengok, tadi PM tu dia kata, pemeluk ubah yang dimanipulasi dia kata apa yang berbeza. Kita tengok apa yang beza balang A dengan balang B. Okey, yang berbezanya adalah bilangan ikan. Bilangan ikan A ni seekor, B ni 6 ekor. Itu yang berbeza A dengan B ni. Okey. B pula. Apa perubahan yang berlaku? Lihat ataupun apakah keputusan yang diperoleh? Keputusan dia ikan dekat balang A hidup, dekat balang B mati. Jadi macam mana nak buat ayat? Keadaan ikan selepas 2 hari. Awak kena pandai buat ayat sikit. Dan PD, P mala. Apa yang sama, tak berubah, tetap. Dua-dua pun sama. Apa yang sama dua-dua ni? Saiz balang. Saiz balang kan sama. Dan juga isi padu air. Itulah dia PM, PB dan juga PD, P mala. Okay, awak dah belajar ni daripada tahun 2 lagi. Tahun 2, 3, 4, 5. Tahun ni pun belajar lagi. PM, PB, PD ni. Okey, ini adalah hipotesis. Okey, membuat hipotesis. Okey, kemahiran yang kelima untuk hari ini, membuat hipotesis. Okey, untuk membuat hipotesis kita perlu ada senarai PM, PB dan juga PD. Okey, kita perlu ada pemboleh ubah yang dimanipulasi, kita perlu ada pemboleh ubah yang bergerak balas. Baru kita boleh buat hipotesis. Okey, cuba awak tengok. PM dia bilangan ikan, PB dia keadaan ikan selepas 2 hari. Okey, tengok gambar tadi balik. Okey, kita pilih balang B. Balang B PM dia tadi bilangan ikan. Okey, cara nak jawab je. Mulakan dengan semakin. Mana lagi banyak? A ke B? B lagi banyak kan? Okey. Semakin bertambah bilangan ikan, tu semakin cepat ikan mati selepas 2 hari. Semakin bertambah bilangan ikan, semakin bertambah bilangan ikan, semakin cepat ikan mati selepas 2 hari. Okay, kalau pakai balang A pula, boleh juga. Semakin sedikit bilangan ikan, semakin lambat ikan mati selepas 2 hari. Okay, kalau banyak cepat mati, kalau sikit kurang mati. Ataupun lambat mati. Itulah dia. Tapi kita buat ayat cantik sikit lah. Dapatlah ayat seperti seorang saintis. Semakin bertambah bilangan ikan, semakin cepat ikan mati selepas 2 hari. Okay. Ataupun kita juga boleh pakai jika dan maka. Boleh juga. Okay. Jika bertambah bilangan ikan, maka selepas 2 hari ikan cepat mati. Sama juga. Cuma ayatnya kita pakai jika maka. Kalau kurang pula. Jika berkurang bilangan ikan, maka selepas 2 hari ikan lambat mati. Itu saja hipotesis. Dan yang terakhir adalah mengeksperimen. Okey, mengeksperimen. Kalau awak semua masih ingat tahun lepas, sempat tak kita buat eksperimen? Kalau tak pun 2 tahun lepas, masa awak darjah 4. Zaman di mana kita boleh berkumpul ramai-ramai kan. Sekarang dah tak boleh berkumpul ramai-ramai kan. Okey, kita ada buat eksperimen di dalam bilik sains. Okey, contohnya eksperimen apa? Tahun 4. Eksperimen tumbuhan, eksperimen gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Okey, kalau awak pernah buat lah. Okey, dekat dalam amal sains. Okey, untuk membuat eksperimen kita perlukan satu perancangan yang rapi. Okey, maksud eksperimen ni apa? Ianya adalah merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji hipotesis, kumpul data, tafsir data dan buat kesimpulan. Okey. Kalau awak tak buat 5 langkah ni, bermaksud awak bukan buat eksperimen awak cuma melakukan penyiasatan. Contohnya saya kata okey, kutip daun yang telah gugur, bawa ke dalam bilik sains, kemudian awak lihat dia punya corak urat daun tersebut, kemudian awak tuliskan dalam buku. Itu bukan eksperimen, itu cuma penyiasatan. Untuk eksperimen ni, yang pertama, awak perlulah merancang eksperimen tersebut. Okey, apa yang perlu ada dalam merancang eksperimen? Kita perlu ada penyataan masalah, kita perlu ada menerangkan hipotesis, menyenaraikan langkah eksperimen, menyediakan radas dan bahan.
Okay, sebelum ni masa zaman saya belajar sekolah rendah dahulu ada PK tau. PK. Ujian PK ni kita kena buat eksperimen. Soalan tu dia bagi kita kertas dan juga bahan-bahan. Daripada kertas tu kita tulis, kita rancang, kita buat eksperimen, lepas tu kita buat graf, buat kesimpulan dan buat hipotesis. Itu dulu, sekarang dah tak ada dah. Tapi sebab itulah saya bawa awak ke bilik sains untuk menjalankan eksperimen melalui langkah-langkah ni lah tadi. Mulakan dengan penyataan masalah, kemudian kita menerangkan hipotesis, kemudian kita senaraikan langkah eksperimen, kemudian kita menyediakan radas dan bahan. Okay, bila dah sedia semua tu, barulah kita boleh menjalankan eksperimen. Okay, kita pun menjalankan eksperimen berdasarkan kepada langkah-langkah yang telah pun kita senaraikan tadi. Okay, bila dah siap eksperimen tu, kita tengok hasil eksperimen pula. Kita pun kumpul data dalam bentuk jadual ke, bentuk graf ke, macam tadi. Kan, mula-mula kita buat eksperimen. Okay, kita dah setting 2 balang ni. Kemudian kita pun dapat hasil. Kita pun buat jadual lah macam ni. Contohnya, bilangan ikan, keadaan ikan. Bilangan ikan tadi satu ekor hidup. Bilangan ikan yang 6 ekor mati. Itu contohnya, kita buat jadual. Kita sedang berkomunikasi lah tu. Okay. Lepas tu kita buat kesimpulan dan yang terakhir kita uji balik hipotesis tadi. Betul tak kita buat hipotesis tadi? Semakin tu betul tak? Kalau betul, hipotesis diterima, ataupun kalau salah, hipotesis ditolak. Itulah cara-cara ataupun langkah-langkah seorang saintis menjalankan eksperimen. Macam saintis tengah mencari, sekarang ni tengah mencari ni, vaksin COVID-19. Ni ada langkah-langkah dia. Dia akan buat yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang nombor 5 ni. Betul tak hipotesis yang dia buat tadi? Yang dia cadangkan tadi. Kalau betul, hipotesis diterima, vaksin boleh digunakan. Macam tu. Kalau salah, hipotesis tidak boleh diterima, vaksin tidak boleh digunakan. Dia buat balik. Kalau tak boleh digunakan, dia kaji balik, dia buat daripada awal. Dia buat balik, dia rancang balik dari awal sampailah hipotesis tu diterima dan vaksin tu boleh dikeluarkan. Itu cara saintis menjalankan eksperimen. Itu contoh. Okay, banyak lagi eksperimen lain yang telah dijalankan. Okay. Itulah dia 6 kemahiran proses sains yang telah pun kita belajar pada hari ini. Itu cuma bahagian 2. Yang bahagian 1 ni, bagi yang baru masuk, yang bahagian 1 ni saya ada berikan dalam video. Video tu saya dah bagi link je dekat WhatsApp, video untuk YouTube lah. Okay, ini yang video yang lepas saya dah bagi. Untuk hari ni, ni dia 6 ni. Okay, kita dah belajar semua ni. Okay, sebelum kita jawab soalan, saya buka kepada soalan. Okay, awak kalau nak bertanya soalan, boleh tanya saya soalan sebelum kita jawab soalan. Siapa yang ada soalan boleh raise hand ataupun tulis dekat chat ataupun boleh buka mikrofon untuk tanya soalan. Okay, silakan. Siapa ada soalan? Saya beri awak masa 1 minit. Siapa yang tanya soalan, kalau tak ada saya teruskan pada soalan pada latihan, sorry. Okay, sambil-sambil tu saya update kehadiran Kita ada Daniel Haikal, Muhammad Iskandar, Faiz Ilyas, Zakrul Haziq, Akif, Syuita, Zara Adriana, Syafiq, Fairuz dan juga Syawal. Siapa yang nama je saya tak sebutkan? Boleh buka mic bagi tahu. Jadi hari ni kita ada 1, 3, 4, 5. Ada 10 orang. Okey, boleh lah. 30%. Siapa yang baru masuk ni, suka saya ingatkan, saya rekod saya rakaman Google Meet ni sedang direkod. Nanti saya akan letakkan dalam YouTube. Dan link YouTube tu saya akan berikan kepada grup WhatsApp. Okey, contohnya awak nak ulang kaji balik, awak boleh buka balik. Awak boleh tengok balik YouTube. Ataupun kawan-kawan awak yang tak dapat join pagi ni, mereka boleh tengok hujung minggu nanti ke, ataupun lusa dah cuti dah kan, hari Rabu dah cuti kan, okay, boleh tengok balik. Okay, soalan, siapa ada soalan setakat ni? Kalau sekiranya tiada, saya ingin teruskan kepada latihan. Okay, baik.
Kita teruskan kepada latihan. Ini contoh. Ini adalah contoh latihan kertas 2 sebuah peperiksaan. Okay, cuba awak baca dulu soalan dan juga graf tersebut. Carta tersebut. Carta palang. Okay, cuba awak saksikan. Baca dan saksikan carta palang tersebut. Okay, soalan 3 ni. Carta palang dalam Raja 2 menunjukkan bilangan haiwan X dalam sebuah hutan dari tahun 1980 hingga tahun 2002. Okay, awak tengok. Okay, awak baca daripada A sampai D. Okay. Sudah? Okay. Carta palang carta palang dalam Raja 2 menunjukkan bilangan haiwan X dalam sebuah hutan dari tahun 1980 hingga tahun 2002. Okay, dia kata bilangan haiwan X. Dia tak beritahu nama haiwan. Tapi bila kita tengok graf, kita boleh tahu haiwan X ni haiwan apa. Okay. Tengok kat carta tersebut. Okay, bilangan haiwan X dan juga tahun. Siapa yang tak nampak boleh besarkan skrin ni. Awak pergi dekat skrin awak tu, awak pinchkan dia. Awak macam awak besarkan gambar. Awak besarkan. Okay. Bila dah besarkan tu, awak boleh tarik macam awak besarkan gambar lah. Okay. Apakah corak perubahan bilangan haiwan X pada Raja 1? Corak. Okay, dia tanya corak perubahan bilangan haiwan. Bilangan haiwan. Okay, bilangan haiwan. Mula-mula tinggi, kemudian rendah, tinggi, rendah dan semakin rendah. Okay, tadi saya kata untuk jawab corak, kita mulakan dengan semakin merendah, boleh 1 markah. Semakin berkurang, itu lagi tepatlah, semakin berkurang, tepat, betul, 1 markah. Semakin apa lagi? Semakin menurun, betul, 1 markah. Janji menunjukkan bahawa ianya semakin sedikit, betul, 1 markah. Nampak? Kan dia tinggi, rendah, makin lama makin jatuh kan. Tak apa kalau jawab semakin menjatuh, salah. Sebab apa? Tak ada kaitan. Itu cuma kita nak bagi jelaskan je lah. Semakin rendah, semakin menurun, semakin berkurang. Okey, betul. Kan dia semakin berkurang ni kan. Okey. B pula. Berikan sebab ataupun inference yang sesuai berdasarkan jawapan kamu di A. Inference ni saya dah ajar dalam video yang pertama. Video yang sebelum ni. Okey, inference ni bermaksud kita memberikan sebab kenapa dia semakin menjatuh. Okey, saya pergi peluang ke awak nak jawab. Siapa boleh jawab soalan B? Kenapa bilangan haiwan X semakin berkurang? Siapa boleh jawab? Boleh buka mic. Okay, kalau tak ada saya jawab Okey. Awak tengok haiwan X dekat hutan ni kan. Mula banyak, lepas tu makin lama makin sikit. Makin lama makin sikit. Kan? Cuba awak fikir dekat dalam satu hutan tu, mula-mula haiwan tu ada banyak. Tahun depan sikit, 2 tahun lagi sikit, lagi makin lama makin sikit. Kenapa haiwan tu semakin sikit? Dia ada banyak jawapan. Mungkin sama ada dia diburu oleh pemburu haram ke, ataupun dia kehilangan habitat ke, ataupun hutan X telah berlaku penebangan hutan secara haram ke. Boleh apa-apa jawapan yang dirasakan sesuai. Atau kalau awak jawab kerana haiwan X diculik oleh alien, salah lah sebab dia tak logik. Jawapan tu kena logik.
Apa-apa jawapan boleh diterima asalkan logik. Okey, atau awak jawab haiwan X kerana haiwan X tiada penempatan, tiada habitat kerana pokok telah pun ditebang. Tu antara contoh jawapan lain lah. Okey. Seterusnya, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Okey, PM. Bila dapat graf, PM dia automatik ni, bawah ni. Ya, PM ni bawah ni. Dan kan ada macam L ni, yang bawah ni, tahun ni. Itu adalah PM dia. Okey, PM adalah tahun. Dah, senang. Satu markah. Awak tak payah fikir. Awak tengok je. Tengok gambar, awak salin balik. Tahun. Betul. Satu markah. Kalau PB pula apa PB? Siapa boleh jawab? PB dia apa? Ni. PB dia apa? Kalau ini PM, kan ini PM, ini PB. Okey, buka mic. Siapa boleh jawab? Saya tunjuk pakai mouse saya. Apa PB dia? Tak nak cuba? Okey, kalau PM dia tahun, PB dia automatik bilangan haiwan. Okey. Bilangan haiwan PB. Okey, betul satu markah. Alright. So, seterusnya. Soalan D. Apakah hubungan di antara dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini? Okey, hubungan juga adalah salah satu daripada hipotesis. Tadi saya ajar hipotesis nak jawab menggunakan semakin. Okey, semakin apa tahun, semakin apa bilangan haiwan. Okey. Semakin bertambah tahun, tahun mula 1980, lepas tu 84, 1988, 2002. Dia semakin bertambah. Semakin bertambah tahun, semakin berkurang haiwan X. Haiwan X semakin berkurang. Kalau tahun 2020, mungkin lagi kurang lagi kan, mungkin dekat sini. Itulah maksudnya. Semakin bertambah tahun, semakin berkurang bilangan haiwan X. Okey, itu cara nak menjawab hipotesis. Okey, dan yang terakhir, namakan dua jenis haiwan yang boleh mewakili haiwan X. Tadi dia tak beritahu nama haiwan tau. Dia beritahu haiwan X sahaja. Tapi apakah haiwan yang boleh gantikan haiwan X ni? Maksudnya apakah haiwan yang semakin lama semakin sedikit dia dekat bumi ni? Apakah haiwan yang diancam kepupusan? Sebab apa? Sebab dia semakin sedikit kan? Maksudnya dia diancam kepupusan lah. Okay, apa contoh haiwan dia? Siapa boleh jawab? Contoh haiwan yang semakin sedikit, yang jarang nak dijumpai, yang telah pun diwartakan sebagai haiwan yang mengalami kepupusan. Apa je haiwan? Bukan haiwan yang ada pupus Contohnya awak jawab dinosaur, salah. Sebab haiwan dinosaur dah pupus, memang dah tak ada. Ni masih ada lagi tapi dia sedikit. Apa haiwan yang ya? Gajah. Gajah, betul. Betul, gajah betul lagi. Apa lagi haiwan yang semakin sedikit? Ya? Saya tak dengar. Ya, gajah lagi. Bajak sumbu. Sumbu, betul. Lagi Harimau. Harimau, betul. Apa lagi haiwan semakin berkurang? Helang. Ya? Gorila. Helang. Helang. Helang saya rasa bolehlah semakin berkurang kan, tapi dia belum diancam lagi. Tapi betul lah sebab dia semakin berkurang. Okey, lagi? Harimau citah. Harimau citah. Harimau tu betul lah. Citah tu mungkin sebab dia makin berkurang kan. Tapi Orang hutan. orang hutan betul. Okey, kalau saya kata orang hutan betul bagus orang hutan. Kalau saya kata contoh saya kata ikan paus, betul tak? Betul tak? Saya kata ikan paus. Ikan paus pun sekarang ni tengah berkurang tau. Ikan paus sekarang ni dia sedang berkurang bilangan dia. Tapi betul tak kalau saya jawab ikan paus? Cuba awak tengok soalan. Dia kata dalam sebuah hutan. Dalam sebuah hutan. Adakah ikan paus duduk dalam hutan? Walaupun ikan paus dia semakin berkurang, tapi dia tidak duduk di dalam hutan. Kalau awak jawab ikan paus, bermaksud salah. Mesti duduk dalam hutan. Okey, tengok jawapan saya. Harimau, orang hutan, tadi awak kata balak sumbu dan sebagainya. Betul. Itulah dia contoh kertas 2 sains.
senang saja nak dapat markah kalau awak tahu cara nak menjawab dia. Betul tak? Sebab kita salin-salin balik je tahun, bilangan haiwan, maksudnya semakin ni semakin bertambah tahun, memang dah ada kat sini dah. Memang dah ada dekat kertas soalan. Awak tinggal nak salin balik maklumat saja. Kan? Okay, itulah sahaja untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, saya nak recap balik, saya nak ingatkan balik apa yang telah pun kita belajar. Okey, ini adalah 6 kemahiran proses sains yang telah pun kita belajar pada video yang lepas. Saya telah pun membuat satu video. Dalam video tersebut ada menerangkan mengenai membuat pemerhatian, membuat inference, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, meramal dan juga berkomunikasi. Siapa yang belum tengok boleh tengok video tersebut. Siapa yang dah tengok bagus. Okey, bagus. Dan saya juga ada berikan soalan di dalam Google Classroom. Siapa yang belum buat boleh buat. Dan pada hari ini kita sambung balik lagi 6 kemahiran proses sains, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembeli ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okay, selalunya KPS ni akan ditanya dalam ujian di dalam kertas 2. Okay, kertas 1 kebanyakannya pasal fakta dan kertas 2 kebanyakannya mengenai inilah kemahiran saintifik ni lah, kemahiran proses sains ni. Okay. Okay, total semua ada 12 KPS. Siapa dah boleh ingat, power. Siapa boleh ingat dan gunakan, lagi power. Siapa boleh ingat, gunakan dan jawab soalan dengan betul, paling power. Okay, video ni nanti saya akan upkan dalam YouTube. Siapa yang nak ulang kaji boleh tengok balik. Siapa ada soalan boleh PM saya. Hari ni awak cuma jawab soalan saja. Saya tak ada bagi latihan. Awak dah jawab soalan ni tadi. Okey, jadi saya tidak akan upkan apa-apa soalan dalam Google Classroom sebab awak dah jawab soalan ni. Sebelum kita akhiri, siapa yang ada soalan yang ingin ditanyakan boleh berbuat demikian. Boleh buka mic untuk tanya soalan. Siapa ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, itu saja pada hari ini. Sedang, tak perlu lama-lama. Kalau lama-lama nanti awak pun boring. Nanti untuk saya, jadi Haikal ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay, saya bercadang untuk topik yang kedua nanti, sebab kita dah habis topik 1 tau. Kita dah habis topik 1. Untuk yang topik yang kedua iaitu iaitu peraturan bilik sains. Saya bercadang untuk buat dalam video saja sebab pada minggu lepas sepatutnya kita buat Google Meet. Tapi sebabkan cuti hari wilayah, kita telah pun rugi 1 minggu. Rugi 1 kali Google Meet. Jadi saya bercadang untuk buat video topik yang kedua iaitu peraturan bilik sains. Dan saya akan berikan ketika waktu cuti raya Cina. Okay, awak boleh tengok bila-bila. Okay, tak semestinya hari tersebut. Awak boleh tengok hujung minggu ke, janji awak tengoklah. Okay, sebab peraturan bilik sains ni senang saja. Cuma ada beberapa perkara saja yang perlu ditekankan. Okay. Jadi itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kerana join. Jumpa lagi dalam Google Meet akan datang. Okay, terima kasih semua. Sama. Hai. Bye. 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 Baik, Gu. Okay, saya end session Okay, baik. Bye. 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 Assalamualaikum. Bye, cikgu. Bye.